Mak kata sekejap, aku nak pergi tembak pelanduk. Saya duduk tunggu pelanduk tu apa? Tuan-tuan tahu pelanduk apa? Jantung pisang. Dia pegang galah tu, dia kaitkan macam jantung pelanduk tu. Jatuh tu jantung pisang tu, dia belah 5, dia buat masak cili tu lah. Sedap tuan-tuan, saya makan sampai 5 pinggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta iza jaa ahadakumul maut qala rabbi ij'alni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha, pengerusi surau Taman Mewah, ahli jawatan kuasa Desa Mewah, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Tuan-tuan, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Tuan-tuan tahu tak apakah kelebihan malam nisfu Sya'ban ini? Dalam riwayat Ibnu Hibban, dia kata malam nisfu Sya'ban ini, sesiapa yang pagi esok dia bangun solat 2 rakaat, yakni tahajud, kemudian esoknya dia berpuasa, Allah akan melihat orang pada malam nisfu Sya'ban itu. Bukan saja melihat, liyaghfiru li jami'il khalqihi. Disebut dalam hadis, diampunkan setiap orang yang melakukan ibadat li jami'il khalqihi, bagi setiap hamba-hambanya. Allah ampunkan dosa. Bukan saja ampun dosa, Allah bagi kelebihan dia ni, pahala berlipat ganda. Illal musyrik, kecuali orang yang syirik pada Allah. Au musahin, iaitu orang yang saling benci-membenci ataupun berbalah-balah. Yang tu Tuhan tak ampun dosa dia. Sebab tu tuan-tuan, selalunya di kampung saya, dia orang lepas maghrib ni, dia orang akan baca Yasin 3 kali. Betul tak? Dia orang baca Yasin kali pertama, kemudian mereka akan berdoa, Ya Allah, ampunlah dosa kami. Lepas tu dia orang baca Yasin kedua, minta Ya Allah, murahkan rezeki kami. Selalu macam itulah. Kemudian dia orang baca Yasin ketiga, minta Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Tak apalah, kita malam ni, sebab yang tu bukan ada hadis pun. Ulama buat ni untuk apa? Daripada tak tahu nak buat apa, baca Yasin lah. Kita malam ni ada ceramah kan. Kalau baca Yasin pukul berapa nak habis ceramah kan. Jadi saya ceramah lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, jadi kita ambil kesempatan, esok kita puasa. Siapa tak puasa esok, tak boleh puasa dah, dalam hadis kata. Ada dari hadis, sesiapa yang tak puasa daripada awal Sya'ban, kemudian dia nak puasa lepas daripada 15, tak boleh puasa dah. Ada hadis. Jadi kalau nak puasa, kena puasa esok, kemudian boleh puasa yang lain. Sadar nak ambil penghujung 2 minggu terakhir Sya'ban, tak boleh. Ada ulama fiqah ambil ada satu hadis Nabi SAW. Jadi siapa yang nak puasa, puasa esok. Kita ambil lah esok hari Ahad, kita puasalah 1 hari lagi, hari Isnin 2 hari tuan-tuan, tak ada masalah, pahala cukup besar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya baca dalam ayat tadi, surah Al-Mu'minun ayat 99. Allah kata apa? Hatta iza jaa ahadakumul maut, sehingga telah datang kepada kamu akan kematian. Qala rabbirji'un, bila dah mati ni, manusia ni akan kata rabbirji'un, ya Allah, kembali kami semula ke dunia. La'alli a'malu salihat, kami nak buat amal soleh, fima taraktu, seperti mana apa yang telah kami tinggal. Ulama tafsir ayat ini dia kata, mereka nak balik nak buat amal soleh itu, mereka nak buat beramal soleh pada 3 bulan ini, iaitu bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana 3 bulan ini pahala dia cukup besar.
Sebab tu dia orang sebab tu lupa. Sebab itulah dia orang nak bangun, nak buat ibadat dalam 3 bulan ini. Kita kalau dah berada dalam bulan ni tak ambil peluang tu, rugi sangat. Kerana apa? Bulan Rejab dah lepas dah. Bulan Rejab ada satu kelebihan yang disebut sebagai malam Isra' wal Mi'raj. Habis dah tuan-tuan. Sekarang kita berada dalam bulan Sya'ban. Maka Ibnu Bazzar dia kata, bila masuk 3 bulan ini, hadis ni agak daif, tapi kita boleh guna untuk amal. Ibnu Bazzar kata, banyakkan berdoa. Doa apa? Doa yang saya baca. Allahumma barik li. Kalau untuk seorang lah. Kalau ramai, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Wa balligh li kalau seorang. Kalau ramai, wa balligh lana fi Ramadan. Tuan-tuan baca tak? Setiap kali solat, Ibnu Bazzar suruh kita baca doa ini. Dah masuk bulan Sya'ban dah, kita doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balligh lana fi Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami dalam bulan Rejab. Berkat. Berkat maksud dia apa? Berkat ni maksud dia buat sikit dapat banyak. Itu berkat maksud dia. Tuan-tuan rumah tuan-tuan kecil je, tapi tuan-tuan rasa luas. Itu nama berkat. Gaji tuan-tuan 1,000, tapi rasa macam 4,000. Tapi ada orang gaji 4,000 rasa macam 1,000. Itu tak cukup. Berkat ni maksudnya gaji 1,000, tapi rasa cukup. Orang naik kancil kan, kita rasa tenang aja walaupun naik kancil. Ada orang naik Camry tapi hidup tak selesa. Sebab apa? Tak ada berkat. Sebab tu minta berkat dalam bulan Sya'ban ini. Berkat macam mana? Rezeki akan rasa cukup. Kan? Orang makan ikan biasa aja, tapi kita rasa kepuasan. Ada orang makan ayam, tapi tak kenyang-kenyang kan, tak puas-puas. Ada orang makan biasa aja. Saya ingat masa saya duduk kampung dulu. Mak saya susah tuan-tuan. Bangun pagi, kita budak kecil-kecil besar-besar ni kan. Lapar tuan-tuan, pegang pintu ni, goyang pintu. Mak! Orang utara kan, lapar! Mak! Mak kata sekejap. Aku nak pergi tembak pelanduk. Saya duduk tunggu pelanduk tu apa? Tuan-tuan tahu pelanduk apa? Jantung pisang. Dia pegang galah tu, dia kaitkan macam jantung pelanduk tu. Jatuh tu jantung pisang tu, dia belah 5, dia buat masak cili tu lah. Sedap tuan-tuan, saya makan sampai 5 pinggan. Sekarang ni kalau bini saya masak tobat, aku tak makan. Sebab apa? Itu berkat. Walaupun jantung pisang, tapi rasa macam pelanduk. Itu yang kata berkat. Sebab tu kita nak ni keberkatan dalam hidup. Berkat macam mana? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ni dalam bulan Sya'ban ni. Nak berkat macam mana? Ingat, buat sikit dapat banyak. Maksud dia buat ibadat sikit dapat banyak. Apa dia buat ibadat sikit dapat banyak? Siapa selawat dekat Nabi 1 dapat 10. Betul tak? Banyak. Kan? Siapa solat berjamaah dapat 27 kali ganda. Banyak. Tapi ada orang sanggup solat seorang. Rugi kan? Datang berjamaah dapat 27 kali ganda. Sebab tu Nabi SAW, tuan-tuan, bila peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi daripada Masjid Haram. Duduk Masjid Haram, sebab tu orang pergi Masjid Haram, 1 rakaat, 100,000 pahala. Nabi berhenti di Yasrib. Yasrib nama Madinah. Ditukar kepada Madinatul Munawwarah. Lalu dia angkat, upgrade. Madinah itu, seorang 1 rakaat, kita solat, 1,000 pahala. Nabi berhenti di Aqsa. Siapa solat di Aqsa, 1 rakaat, 500 pahala. Tengok. Di Aqsa, 1 rakaat 500. Di Masjid Nabawi, 1 rakaat 1,000 pahala. Di Masjid Haram, 1 rakaat 100,000. Sebab tu ada orang pergi umrah dengan saya, balik tak solat dah. Saya tanya apa saya, banyak pahala. Jangan macam tu. Ni menunjukkan bahawa keberkatan pada Nabi SAW. Nabi berhenti tuan-tuan, Allah angkat upgrade tempat tu. Kalaulah datang ke Pulau Pinang ke Malaysia kan, hebat kita. Tapi hebatnya Nabi kata, siapa yang solat berjamaah 1 rakaat 27 kali ganda. Allahu Akbar. Itu maksud dia, buat sikit dapat banyak. Maka kita tuan-tuan nak dapat berkat dalam bulan Sya'ban ini, banyakkan selawat. Selawat macam mana? Man salla alayya wahidatan. Nabi kata, siapa solat ke aku sekali, sallallahu alaihi ashran, Allah selawat dekat dia 10. Tuan-tuan duduk dengan ceramah saya ni kan, hati mainlah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah. Lena dalam dengar ceramah boleh nak. Sebab tu majlis ilmu ni ialah majlis yang penuh berkat.
Sebab apa? Tuan-tuan susah hati pun boleh lena. Betul tak? Majlis lain tak boleh lena. Kan? Tapi alhamdulillah, saya ceramah pam-pam, ada orang dengar ceramah saya 2 jam, dia boleh lena. Itu namanya berkat. Itu jangan lena. Kan? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata, siapa selawat kat aku sekali, berkatnya Allah selawat dekat dia 10. Man salla alayya 10. Siapa selawat dekat aku 10, sallallahu alaihi mi'atan. Allah selawat dekat dia 100. Man salla alayya mi'atan, sallallahu alaihi alfan. Siapa selawat dekat aku 100, Allah selawat dekat dia 1000. Itu nama berkat. Man salla alayya alfan kullu yaumin. Barang siapa yang selawat dekat aku tiap-tiap hari 1000 kali, haramallah jasaduhu 'alan nar. Allah jauh jasad dia daripada api neraka. Itu namanya berkat. Sebab tu kalau tuan-tuan nak berkat, cari Nabi. Selawat dekat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak bagi tahu, nak cerita tak reti. Siapa nak doa mustajab, setiap hari 1000 kali. Selawat dekat Nabi, mustajab doa. Betul tuan-tuan. Sebab doa amal dengan mustajab kerana baru ni ada sahabat kita yang pergi banyak isap rokok. Alhamdulillah hantar mesej dah bang kita. Pakat berhenti habis lah. Alhamdulillah, siapa yang rasa isap rokok tu datang jumpa saya. Baru ni ada seorang tuan-tuan ni, apa yang crown tu. Yang crown tu bagi apa? Polis staff sarjan apa? HM apa? Sarjan apa? Sarjan major. Dia tak nak pergi umrah tuan-tuan. Bila tak nak pergi umrah, isteri dia orang Siam. Isteri dia tak bagi pasport. Dia kata, ustaz saya nak pergi umrah dengan ustaz. Dia kata, okey, never mind, dom, good. Tiba-tiba dia bagi pasport Siam. Saya kata, kalau pasport Siam, suami kena pergi. Dia kata, suami saya tak nak pergi. Saya kata, panggil suami. Suami pun datang, muka macam jebon. Tak mau pergi tuan-tuan. Saya kata, abang tak nak pergi ke? Mau, dia kata. Saya kata, kalau abang tak pergi, isteri tak boleh pergi. Kenapa? Sebab dia bukan warga negara Malaysia. Dia Thailand. Jadi abang kena pergi untuk dapatkan dia punya apa sertifikat apa tu, CJ saya pun tak reti lah. Yang sumpah tu kan. Surat sumpah tu. Jadi abang tak nak pergi tak? Duk mengucap macam tu lah. Mengucap tak nak pergi. Saya kata kalau abang tak nak pergi tak boleh. Seminggu lepas tu dia pun, bini dia kata, abang pergi, dia kata. Abang tak ada keluar duit pun tak apa. Saya bayar. Oleh kerana isteri nak bayar, jadi dia pun pergi. Pergi dalam keadaan bebal. Bebal lah tuan-tuan. Tapi orang kata itu yang kata keberkatan ni, sampai di Madinah tuan-tuan, saya bawa dia masuk daripada Babus Salam, saya main perasaan dia. Saya kata, abang, Allah pilih kita abang. Ini semua ni Allah pilih. Di depan kita tu Nabi tu. Kita salam dekat Nabi. Nabi kata, siapa yang salam kepadaku ketika aku meninggal, seperti mana dia menyampaikan salam ketika aku masih hidup, aku jawab salamnya. Abang tu Nabi tu bang. Abang nak sampai salam tak? Nak masuk ustaz? Abang, orang yang nak jumpa Nabi ni hati dia rendah, tawaduk kepada Allah. Bang, kita sebut astaghfirullahalazim. Dia pun sebut astagfirullah, air mata dia mengalir. Menangis dah tuan-tuan. Bila dia menangis tuan-tuan, di Mekah, Madinah, seorang menangis, semua menangis. Biasa kan? Seorang menangis, semua menangis. Tapi kalau seorang tu menangis, yang lain tak menangis, hati keras. Itu memang teruk tuan-tuan. Jadi bila dia menangis, semua menangis. Saya pun bawa masuk. Masuk sampai kat makam Nabi, dia duduk sebelah. Saya kata, abang tu Nabi. Sampai salam. Dia pun angkat tangan. Assalamualaikum. Senyap. Saya kata, abang ikut saya. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Khalilullah. Berikan syafaat kepada aku di padang mahsyar esok. Bila sebut tu dia menangis. Menangis. Dia menangis tuan-tuan. Habis keluar. Saya kata, okey yang perempuan malam ni masuk dengan isteri saya. Rupanya tuan-tuan, ketika mana habis duduk di Madinah, isap rokok puting sambung. Tahu tak puting sambung? Lepas satu-satu. Kira dia duduk dalam raudah, duduk pening tuan-tuan. Sebab apa? Rokok tak boleh hisap. Dia duduk pening. Rupanya kalut nak keluar, nak isap rokok. Sambung ni. Masuk di Mekah, ketika mana habis tawaf, isteri dia bawa air. Ni kata mustajab doa. Ustaz nak ustaz? Saya kata nak doa apa ni? Doa kat abang. Saya pun panggil, abang duduk depan. Ni nak doa apa? Bagi dia berhenti rokok. Ni nak cerita ni. Dia pun dengar-dengar, dan tarik muka macam jebon lah tuan-tuan. Bengang lah tuan-tuan. Kan? Saya kata ni nak doa ke abang ni? Doa. Saya pun doa, ya Allah,
Kan? Tuan-tuan tahu tak surah Al-Kahfi? Wal yatalattaf. Ingat tak? Ayat Quran ni mustajab doa. Ayat Quran ni tuan-tuan, dia syifaun wa rahmah, penawan dan rahmat. Sampai wal yatalattaf tu saya baca, taf tu maksud dah berhenti ya. Wal yatalattaf. Ya Allah, bagilah mulut abang ni pahit ya Allah. Kan? Berhenti serokok kan? Ya Allah, tolonglah. Depan Kaabah, dia pun tiup. Nah, abang minum, dia pun minum. Minum bengang. Rupanya minum tuan-tuan. Lepas tu dia pergi sa'i, mulut dia pahit sungguh. Nak tak rokok ni tak sedap. Balik tuan-tuan, berhenti terus. Isteri dia telefon ustaz, dia kata, isteri dia orang Siam. Ustaz dia kata, seronok ustaz. Oh, dia kata bini berhenti dah, dia kata. Bini berhenti dah, dia kata. Dia kata, berhenti apa? Rokok dia tak isap ustaz. Oh, seronok dia kata. Kita dengar dah tu, orang cakap macam tu kan. Baru ni mereka viral kan. Mereka suruh bubuh baja 1 ekar kelapa sawit boleh dapat 16 tan. Kan? Kita dengar tak? Kalau 16 tan buah daripada akak sampai pucuk, oh dia kata. Kan? Dan dengar tu? Seronok tu palung tu kan. Tuan-tuan panggil sekali, seronok tuan-tuan. Kan? Alhamdulillah, rupa-rupanya isteri ni buka restoran. Dia kata, ustaz tolong datang rumah saya. Saya pergi, rupanya rumah dia tu restoran. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah tahu apa dia? Makan free. Contoh, dia jamu saya tuan-tuan ikan apa? Allah yang tu apa? Apa tu? Orang Kelantan tu lah apa? Saya nak tengok bergeli. Kalau saya tengok memang tak makan lah. Belut. Dia potong-potong, dia buat semua belut. Saya tak tahu. Saya pun makan dah kenyang. Ikan apa sedap? Belut. Dan kata nampak macam ular. Dia kata, ustaz, saya buat kenduri ustaz. Dia panggil semua, polis semua datang. Raihkan saya. Kerana apa? Kerana suaminya berhenti rokok. Tu yang kata doa mustajab. Tuan-tuan nak doa mustajab, wahai makcik, wahai kakak abang, selawat 1000 kali. InsyaAllah mustajab doa, tuan-tuan. Mustajab doa. Sebab tu, sikit dapat banyak. Sebab Nabi tu berkat. Berkat macam mana? Pernah tuan-tuan, satu ketika, Nabi bangun, waktu pagi, Nabi nak kencing. Nabi tak kencing macam kita. Kita pejam mata, kencing ikut suka kan? Tambah-tambah kita kena kencing pula. Macam faham. Tak apa, kencing mana tak bagi, kena kencing lagi teruk. Jadi kan, dia bangun, dia kencing dalam bekas. Bila kencing dalam bekas, dia letak tepi. Bangun Ummu Aiman, tuan-tuan. Bangun dalam keadaan dahaga. Nabi ni berkat. Dia cari air tak ada, dia tengok-tengok ada air. Dia terus minum. Air kencing Nabi lebih harum daripada kasturi. Air kencing kita jangan tanya. Tambah-tambah orang desa mewah ni pula. Lebih harum daripada kasturi. Dia minum, habis minum, dia letak bekas. Nabi lepas solat subuh carilah. Sebab dia nak tengok air kencing ni dia nak buang. Dia tak buang macam kita ikut suka. Jadi dia tengok, bekas ada, air tak ada. Dia pun cari. Ummu Aiman, ainal ma' fi hadzal ka'? Mana air dalam ni, dalam bekas ni? Limadza ya Rasulullah? Kenapa? Dah airnya mana? Kenapa ya? Dah airnya mana? Aku minum ya Rasulullah. Nabi kata, oleh kerana kamu telah meminum, itu ialah air kencingku, engkau akan duduk bersamaku dalam syurga. Itu namanya berkat. Ni saya main ni tak kencing lagi ni. Tuan-tuan kalau minum bukan berkat, mampu itu tuan-tuan. Tapi nak abang kata tu berkat pada Nabi SAW. Ni Nabi berkat. Jadi kita nak cari Nabi tak ada dah. Betul tak? Tuan-tuan nak cari air kencing Nabi tak ada. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan nak cari Nabi, selawat dekat Nabi. Selawat 1 dapat 10. Selawat 10 dapat 100. Selawat 100 dapat 1000. Selawat 1000, Allah haram jasad daripada api neraka. Itu namanya berkat. Satu cerita lagi. Pernah berlaku tuan-tuan, ada seorang sahabat nama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni, kalau tuan-tuan pergi ke Turki, dekat Bursa tu, ada kubur Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari tak dapat buka tuan-tuan, Konstantinopel. Dia mati di sana, dikebumi di sana. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel ataupun Istanbul, dulu nama Islambul, kota Islam. Lalu ditukar kepada Istanbul. Kota Istanbul tu, Konstantinopel tu, dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih.
Mereka gali kubur Abu Ayyub, tuan-tuan, untuk pindah. Rupa-rupanya mereka jumpa mayat Abu Ayyub tu masih elok jasadnya. Sultan Muhammad turun, tuan-tuan. Karamahnya Abu Ayyub ni, Sultan Muhammad nak ra'i ni sahabat Nabi, dia nak ambil keberkatan, dia pegang kaki Abu Ayyub, dia nak cium. Kaki Abu Ayyub bergerak. Dia pegang nak cium, kaki bergerak. Maka ulama ketika itu mengatakan, Abu Ayyub ni malu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih kerana dia tak dapat buka Konstantinopel. Tapi yang buka ialah Sultan Muhammad Al-Fatih yang agung. Tu Abu Ayyub. Kisah Abu Ayyub ni, ketika Nabi SAW tuan-tuan hijrah, berkat tak berkat, Abu Ayyub doa, Ya Allah, bagilah Nabi duduk rumah aku. Sebab kalau duduk rumah dia, berkat. Itu pentingnya, tuan-tuan. Keberkatan pada Nabi. Nabi tak ada dah. Jadi doa, Ya Allah, bagilah Nabi duduk rumah aku, Ya Allah. Ya bagilah, Ya Allah. Tiba-tiba bila sampai, semua sahabat offer. Ya Rasulullah, duduk rumah kami, Ya Rasulullah. Nabi kata, di mana unta aku berhenti? Di situlah tempat tinggal aku. Tiba-tiba unta Nabi berjalan-jalan, berhenti depan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub seronok, tuan-tuan. Sebab apa? Berkat. Ya Rasulullah, rumah aku di 2 tingkat. Engkau duduk di atas, Ya Rasulullah. Aku duduk di bawah. Sebab engkau tetamu. Nabi kata, aku ni banyak tetamu yang akan datang ziarah aku. Kalau aku duduk di atas, ganggu kau. Kau ada anak, ada isteri. Mulai hari ini, aku duduk bawah lah. Jadi Nabi duduk bawah. Abu Ayyub duduk di atas. Duduk di atas ketika tu suasana panas. Suasana panas, tuan-tuan. Tiba-tiba, di Mekah ni kadang-kadang panas, kadang sejuk. Kadang Madinah pun sama. Kalau sejuk, sejuk sungguh. Baru ni kami pergi kan, sejuk juga. Pagi 11 darjah Celsius kita. Allahu Akbar. Masa tu nak ambil wuduk, tuan-tuan, fikir 5 kali. Bukan 2-3 kali sejuk. Kira ambil yang wajib sudah, tuan-tuan. Buat macam Piramli, ya tuan-tuan. Sejuk semua. Kan? Ketika musim sejuk, Abu Ayyub nak tidur, dia tersepak satu gelas yang ada air. Dia takut air tu kena Nabi di bawah. Sebab dia susun pelepah tamat. Dia buat macam mana? Dia cari-cari kain selimut dia. Dia ambil kain selimut, dia lap. Ketika dia lap, tuan-tuan, dia tidur, tak ada kain selimut, menggigil dia. Dia ambil kain selimut yang basah tu, dia selimut. Lagi menggigil. Dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal azan. Bangun-bangun, menggigil. Nabi pun terserempak. Abu Ayyub, demam tak? Menggigil. Tak, Ya Rasulullah. Semalam aku tidur. Aku takut air tu aku tersepak. Kena engkau, aku ambil kain selimut, aku lap. Kain selimut tu lah aku selimut. Menggigil aku. Ya Abu Ayyub, menyusahkan engkau. Mulai hari ni, aku duduk di atas. Engkau duduk di bawah. Jadi Nabi duduk di atas. Ketika Nabi duduk, tuan-tuan, berapa ketika? Suasana panas. Panas, tuan-tuan, 55 darjah Celsius di Madinah. Kita, tuan-tuan, 33. Biasa normal kan? Naik 36, sekolah cuti. Malaysia ni, 36, cuti sekolah, tutup. Ni, 55. Saya pernah tunai haji tahun lepas, 55. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tapi tak apalah, kita pakai kain ihram. 2 helai kan? Lepas tu dah panas sangat. Buka tinggal selai lah. Alhamdulillah, tuan-tuan, spender pun tak pakai. Tak apalah, sebab apa? Panas. Yang perempuan tak boleh duduk, tuan-tuan. Panas. Sehingga ada seorang profesor tu, tuan-tuan, dia nak buka semua. Saya kata, Prof, panas. Saya kata, buka semua. Nampak habis, Angry Bird pun nampak kan? Ni panas, tuan-tuan. 55. Nabi tidur, Nabi macam kita, makhluk Allah. Nabi tidur, Nabi berpeluh. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Nabi tidur berpeluh. Peluhnya menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun jatuh ke bawah. Jatuh atas muka Abu Ayyub. Abu Ayyub tahulah sebab wangi. Dia pegang-pegang wangi. Dia buat macam mana? Dia nganga mulut. Dia nganga, dia standby. Peluh tu jatuh, dia telan. Peluh tu jatuh, dia telan. Tengah duk nganga tu, Nabi turun. Wahai Abu Ayyub, awak duk nganga. Ya Rasulullah, peluh engkau jatuh daripada atas, engkau berpeluh. Peluh engkau lebih harum daripada kasturi. Aku sayang engkau, Ya Rasulullah. Aku minum peluh engkau, Ya Rasulullah. Nabi kata apa? Oleh kerana engkau telah meminum peluhku, engkau akan bersamaku di dalam syurga. Nak cari peluh Nabi tak ada dah. Nak cari muka Nabi tak ada dah. Macam mana tuan-tuan nak dapat berkat? Selawat kat Nabi. Selawat. Sebab tu kita dalam bulan Sya'ban ni banyakkan selawat. Selawatlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebab apa? Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Selawat kepada Nabi.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kena selawat yang sempurna. Selawat sempurna macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau wa baraka wa sallam. Dengan silap. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau wa baraka wa sallam. Bagi sempurna. Kalau tak ingat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mulia. Nah, sebab tu tuan-tuan, kita selawat dalam bulan Syaban, maka kita orang Melayu akan selawat juga pada bulan Ramadan. Sebab itulah tuan-tuan, tak ada hadis yang mengatakan selawat solat tarawih 2 rakaat diiring dengan selawat. Tak ada. Kenapa orang Melayu buat? Kerana orang Arab bila mereka sembahyang di Masjid Haram 2 rakaat dulu mereka tawaf. Mereka tawaf. Lepas tawaf, sebab tarawih ni ialah sembahyang rehat. Sembahyang 2 rakaat, lepas tu rehat dah, tawaf. Di Madinah tak ada tawaf, mereka baca Quran. Jadi ulama balik nak tawaf, tak ada tempat nak tawaf. Jadi macam mana? Nak baca Quran, orang Melayu baca Quran jangan tanya. Kalau suruh tuan-tuan sembahyang 2 rakaat baca Quran, jadi macam mana? Okey, baca Quran 1 juzuk. Orang Melayu baca wala saja setengah jam. Bila nak sembahyang tarawih? Maka ulama iringkan dengan selawat. Sembahyang tarawih dapat pahala macam wajib, selawat dapat pahala juga dalam Ramadan. Tu yang diiring dengan selawat. Sebab kalau tuan-tuan pergi Mekah tak ada fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Orang Arab pun tak erti baca. Sebab dia orang tak pernah buat. Kita apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun sallallahu wasallam alaih. Dia dah. Jangan pula slow-slow. Sallallahu wasallam alaih. Selawat elok. Yang tak pernah datang duduk di belakang. Allah boleh. Orang tanya apa dia tu? Yang penting sebut. Bunyi sudah. Rupanya tak pernah selawat. Yang tu yang teruk tu kan. Sepatutnya kita iring selawat. Tak ada masalah. Berkat. Nak dapat berkat. Nabi berkat. Sebab tu berkat lagi apa? Dalam Syaban ni. Datang rumah Allah. Ni rumah Allah ni berkat. Sebab tu bila kita masuk, kita baca apa? Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Tuan-tuan masuk tadi baca doa tak? Siapa tak baca doa pergi keluar. Balik tarawih tuan-tuan, duduk tunggu masa nak balik. Ni kan berkat Allahumma ghfirli zunubi. Ya Allah ampunlah dosa aku, waftahli abwaaba rahmatik ataupun abwaaba fazlik ataupun bukalah pintu rahmat untuk aku ataupun keberkatan. Kemudian bila keluar apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik, minta keberkatan. Jadi nak dapat berkat, pertama selawat dekat Nabi. Yang kedua, datang rumah Allah. Berkat ni, tuan-tuan duduk ni. Ni namanya berkat. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu, Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan majlis untuk tuntut ilmu, jalan tuntut ilmu, Allah mudah jalan masuk syurga. Itu namanya berkat. Tuan-tuan ni datang ni. Tuan-tuan, ada orang panggil saya. Orang yang panggil tu jamin syurga. Orang yang jaga parking tu, nampak tu? Dia orang memudahkan tu, kan? Dia orang parking tu jaga kan? Lari habis apa? Oi! Tengok parking tu kan? Tu jamin syurga. Saya masuk tandas tadi. Allahu Akbar, tandas punya bersih. Orang yang cuti tu jamin syurga. Ni PA system ni, nampak? Ni PA system ni. Ada orang tuan-tuan, dia belikan dia beli apa nama equalizer apa semua tu, wire-wire. Orang yang beli tu jamin syurga. Jam tu nampak tak? Nampak jam. Siapa yang bagi jam tu? Jamin syurga. Ni kipas ni. Jamin syurga. Ni kapet warna biru. Bila nak tukar warna hijau? Oh, kita dah sama dah. Okey. Lain clear.